السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم يسرنا ولا تعسر علينا. اللهم انصرنا على القوم الظالمين. اللهم انصرنا على القوم الفاسقين. Alhamdulillah, segala pujilah bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala malam ini sekali lagi dapat kita boleh mari berhimpun di dalam suci-suci tanah Allah Subhanahu wa taala, iaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka tak lain tak bukan hendaklah kita terima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala sokmo-sokmo. Dari atas kita syukur terhadap hak dia yang sia syukur, iaitu ia suruh kita la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Iaitu ia bagikan kesihatan kepada kita, ia bagikan panggil tenaga, masa luar, dan apakah lagi ia bagi kepada perasaan kita, dapat kita boleh kasih mari duduk di dalam majlis ilmu yang maha mulia ini. Alhamdulillah. Dan kita patutlah syukur, terima kasih semua terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka pada perjumpaan yang pendek ini saya sedikitlah sebagai berkongsi dengan diri saya sendiri dan kepada hadirin majlis ilmi yang saya kasih sekalian, iaitu tak lain tak bukan kita umat Islam sebagai umat yang sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Iaitu kamu tu umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT sifat kata kita sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat di sini makna kata nak banding dengan umat dulu saat ni tu kita tak boleh nak banding. Kita sebagai umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam turut jinjak langkah belakang Nabi saat ni tu wasapuhati. Maka alhamdulillah kita boleh duduk dalam manhaj, di dalam jalan ahli sunnah wal jamaah yang di bawah naungan aliran ashabul hadis. Kita rasa bangga. Begitulah sebab itulah kita sama-sama apabila kita akad majlis ilmu, sama-sama kita membesar, mengagungkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ambil perkataan Nabi kita melalui kitab-kitab ulama kita tulis, tercatat dalam kitab-kitab besar-besar. Mari duk mengajar, mari duk buat pengingatan di antara satu sama lain. Kita ni insya-Allah kata kita ambil perbuatan kita dengan hadis Nabi. Ada apa yang ada dalam hadis Nabi saat ni tu ada suruh, kalau ada suruh kita tunduk ikut. Kalau ada dalam hadis saat ni tu larang ni, kita patai larang tinggal. Hak tu ya kita umat Islam. Nawawi kata apabila kita dengar hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita rasa kata aku boleh letakkan hati aku dengan hadis ini. Aku boleh amal dengan betul dengan ini perkataan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kita jamin kata kan, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu aku tinggal sebagai saka terhadap kamu, hei umatku, hei umat Islam. Kalaulah kamu berpegang kepada itu saka, kepada itu sumber, nescaya kamu tidak akan sesat, tidak akan lari daripada ajaran yang benar. Alhamdulillah, kita mari tengok malam ni sebagai kita umat Islam, sebagai duduk bawah gedung besar, sebagai satu ummah duduk bawah gedung iaitu Al-Islam. Di dalam Islam itu kita simpulkan
sebagai iman kita, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sebagai satu kalimah yang kata dua patah ni je selamatkan kamu di dunia dan akhirat. Itu kita beriman dengan dua kalimah syahadah. Maka sebegitunya kita tengok umat Islam sekarang ni, kalau kita tengok dengan keadaan, kita tengok dengan suasana umat Islam, terutama umat Islam seluruh dunia, sama ada umat Islam hak berbangsa orang Arab, berbangsa orang Pakistan, India, berbangsa Urdu, berbahasa Urdu, bahasa Melayu kita, daripada Fatani kita, Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, turun Sri Lanka, turun mana ni, sebagai umat Islam duduk buah payung ad-din Islam. Maka kita tengok begitunya dalam umat Islam saat ni tu memanglah mari dah agama kita mari kepada kita ni 1446 Hijrah, 47 Hijrah ni saat ni tu seolah atau dengan masa yang lama. Tetapi kita tengok atau umat Islam, terutama umat Melayu kita khususan, iaitu berdepan dengan masalah-masalah. Sama ada masalah saat itu dia orang buat sendiri ataupun cara luar mengajakkan dia suruh anukan itu masalah. Maka kita tengok atas semua masalah saat itu hodok berlaku, Nabi kita dah ayat dah. Dah sifat dah tayar dah kepada kita, kata kalaulah kamu jumpa nyakit ni membuat macam ni, aku jalan keluar dimu macam ni. Hadis yang kita nak belajar malam ni, insya-Allah Subhanahu taala dengan izinan daripada Allah Subhanahu taala, kita nak belajar kata Nabi kita duk royak kepada kita sebagai penyakit. Penyakit saat ni tu royak nawi umat Islam nyakit ke? Dah. Royak nawi Islam, orang Islam tahu kata apabila ada nyakit ni, kamu pasti kena berdepan dengan nyakit ni. Lepas tu kita nak tahu kata jalan keluar hak Nabi kita nak royak kepada kita tu gapo. Hadis riwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sebagai sahabat Nabi yang sedahsyat-dahsyat, sesungguh-sungguh orang yang nak turut sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagai anak bagi Abdullah bin Umar, ia royak kepada kita. Ia royak kata apa? Ia royak kata, qala, berkatalah aku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakan, idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadhtum aznab al baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad, sallatallahu alaihim dhullan la yanzi'uhu syai'un hatta tarji'u ila dinikum. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Bazzar dalam kitab Musnad dia, dan Imam At-Tabarani dalam kitab Musnad Asy-Syamiyyin bagi dia. Maka hadis ni dengan hipung dengan cara turut jalan dia tu hadis sahih, insya-Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tengok di sini apa Nabi kita nak royak. Nak royak atas apa? Kita nak terjemuh sekitar lalu Nabi kita sabda sallallahu alaihi wasallam, hei umat Islam, idza tabaya'tum bil 'ain wa akhadhtum aznab al baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad. Apabila seorang kamu, hei umatku, apabila kamu saat ni tu dalam hidup harinya munduk bergaul dengan reba, apabila dalam masyarakat yang penuh dengan bergaul muamalat bersendak, biar iza tabaya'tum bil 'ain, maka apabila al-'ain apabila diitlaq, apabila digunakan, makna kata mana? Makna kata sebagai perbuatan manusia yang berlaku jual beli di antara satu sama lain. Al-'ainah kita lebih faham kata apabila al-'ainah dalam kitab-kitab fiqh saat ni tu sebagai pergaulan muamalat besi reba. Reba ni kita faham dah biar. Apabila kita punya duit sianu-sianu 100,000, maka kita buat perjanjian dengan dia apabila di akhir hari, apabila lepas pada ajal, lepas pada perjanjian terjanji dengan dia,
aku nak bayar lebih daripada hak kita penyek itu, kita panggil tu rupa reba lah. Rupa reba lah. Maka Nabi kita ayat tak, idza tabaya'tum bil 'ain, apabila kamu umat aku duk muamalah bergaul jual beli pasal ain. Lagu mana? Lagu kata kita pergi belikan satu barang. Fardu kata kita beli telefon satu barang. Telefon kita orang beli dengan orang jual, kita buat perjanjian dengan dia. Buat perjanjian dengan dia, kata aku beli telefon ni kita taklah 50,000. Maka kita buat perjanjian situ, aku akan nak bayar sore, bayar ansur-ansur, ada nguat dia. Maka kita beli, sepakat dah aku nak beli telefon ni 50,000, kita kata. Tiba-tiba orang yang beli hak awal saat itu, dia beli tu, dia bukan nak kepada apa? Bukan nak kepada telefon ni, tapi dia nak kepada duit. Apabila dia nak kepada duit, daripada dia beli dah, akak jual beli dah, dia lah. Tiba-tiba dari masa sama, dia pergi jual pula kepada orang yang dia beli saat ni. Aku nak jual barang ni di semula, tapi dengan harga murah daripada hak aku beli. Kita kata dia beli saat ni 50,000. Tiba-tiba dia pergi jual kepada orang beli tu pula, dia kata gini lah, kita buat sanjah mula, kita nak jual di kemuh mula, aku nak jual 40,000. Orang jual tak dia kata boleh. Daripada orang beli awal, demo tu orang jual paling. Orang jual yang dia beli, dia jual pula. Tiba-tiba dia pergi jual harga rendah sikit daripada harga yang dia beli asal. Tengok rupa tu jual beli, tapi dalam tu ada helah. Helah ke apa? Helah kata asal orang beli tak ada barang kali. Dia tak ada barang, tapi dia nak kepada duit. Apabila dia boleh barang, dia pergi jual barang tu rendah daripada harga dia beli. Tiba-tiba ketika bayar, dia pergi bayar 50,000 juga. Tengok Zuhair, apabila ketika bayar, dia pergi jual pada orang beli saat itu 40, ketika bayar dia bayar pun jadi 50,000 juga. Dengan nguat perjanjian. Tak kira di tilah-tilah nguat tu ada tambahan lagi, hak ni rupa tu je. Rupa tu Nabi kita ayat tu, iza tabaya'tum bil 'ain. Makna kata ada di dalam saat itu ada helah. Helah ke apa? Helah kata kalau nak pergi beli betul-betul, kata aku nak beli telefon ni dengan cara tu, cara giah tak apa, mu tambah sikit tak apa. Hak tu nampak dengan mata kepala lu kata rupa reba. Tapi ni tak, ni helah, dia jual pula sekali lagi dengan harga rendah dia beli tadi. Maka tambah juga 10,000, maka 10,000 tu tambah di atas barang saat ni tu dinamakan tambah reba. Sebab tu Nabi kita ayat atau manistazada faqad arba. Siapa-siapa dia buat perjanjian dan yang minta lebih, maka diiktibar kata itu rupa reba. Hari ni kita kata muamalah pasal reba ni berngebok dalam masyarakat kita. Ngebok dalam masyarakat kita. Kadang-kadang mai royak kita duduk di tempat pasar jual beli kita ni, tak tahu we nambat so bel ni ada bab cacok keping je. Boleh dah nak ambil duit kita. Tapi syarat gaya. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia buat syarat sendiri supaya dia nak helakkan kita ambil modal dia. Apabila tepat bayar tu istaza tambahlah kita kata 10%, 20%, banyak. Tulis pula real tancai. Mana kata muamalah ning Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sekadar kata kita helah saat ni. Helah saat ni tu Nabi kita royak atau tak kena cara tu. Iza tabaya'tum bil 'ainah, itu sebagai panha, sebagai masalah. Wa raditum bizar, dan kamu juga redha diri kamu untuk nak apa? Untuk nak kerja dengan tanaman. Wa akhadtum aznabal baqar wa raditum bizar. Seolah tak redakan diri seorang saat itu nak buat kerja serendah-rendah kerja. Daripada pelihara binatang, daripada buat benda ladang ni, buat tanaman ke apa ni, reda nak duduk lagu tu. Hal itu ulama kita royak kata kalau itu salah ke? Salah ke kita nak buat kebun?
Salah ke kita nak pera binatang ternak ke supaya hasilkan ruang? Tak salah. Ahli ilmi, para ahli ilmi kita syarah lagu mana? Syarah kata apabila manusia masuk le satu khija, galik dengan khija sampai lupa benda-benda fardu hak sah. Galik dengan khija sampai ke lupa semaya 5 waktu. Galik dalam khija sampai ke lupa hari akhirat. Itu maksudnya. Wa akhadtum aznabal baqar wa raditum bizara. Seolah Nabi kita buat banding sepemisal kata serendah-rendah khija. Tapi hak naknya manusia galik dalam khija sampai ke luput untuk nak buat khija benda al-faraid. Tapi dalam hadis ni saat itu tu Nabi kita banding satu misal yang jadi yang tertarik pada kita, wa taraktumul jihad. Sampai ke seni doa buat khija saat itu tinggal ajaran jihad. Saya sendiri ni apabila kecek bab jihad ni wasa gerum. Wasa mari di hati wasa gerum. Takut dalam hati kata kita ni yang pertama kita tak biasa beramal. So wasa nak kecek wasa tak sedap. Tapi kalau boleh jadi kata kita kata umat kita, saudara kita di Palestin, di mana-mana tempat ditindahkan ada panggil kata siapa tahap jihad mereka tu jihad. Memang kecek sedap. Tapi ini kita nak ayat atau maksud hadis Nabi kita nak ayat atau mana? Nak ayat atau kamu galik dengan khijamu sampai ke tinggal fardu yang Allah SWT fardu di atas kamu iaitu al-jihad. Munasabah tahun ni di negeri Perlis akak akan logo. Akak akan sebagai perkampungan sunnah di sana akak bab jihad. Kita tengok beraninya mereka itu kecek masalah jihad. Tapi kita tengok di sini nak ayat atau gapo ni? Nak ayat atau apabila manusia duk bergaul dengan banyak-banyak ke rupa reba dan galiknya khija masalah hari saat itu tu sampai lupa fardu. Sampai lupa benda hari fardu di atas dia. Kadang-kadang hari ni kita tengok kata masalah anak-anak cucu kita, masalah kita pergi letak di masalah semaya bel mula-mula. Hak mula-mula. Teratak tahap tu je mula-mula. Lagu mana? Galik dengan khija tu, galik dengan khija ni. Sebab tu saya duk baca para ahli ilmu apabila syarah hadis ni kita duk tengok kata mereka tu syarah kata ini adalah hadis Nabi tayar kepada kita untuk nak buat misal saja je. Nak buat misal supaya kita boleh kiyah misal lain duduk di atas upama ni. Kita tengok apabila luar negara nampak cerah hadis. Iaitu umat Islam pakat nak tinggal ajaran jihad. Nak apa? Apabila kita ada kuasa orang Arab sekarang ni kuasa dia nak ya atas halal ni, kuasa nak kamu gapo? Nak kamu air laut supaya nak buat bandar, supaya nak buat muluang. Seninya orang Arab ni apabila ada minyak, seninya begitu lalu seolah tak berhajat pada kawan-kawan lain. Apabila orang Arab tu kaya begitu lalu, seni begitu lalu, duduk le nikmat tu hewi, lupa saudara yang duduk di Palestin, lupa nak tolong Allah. Wapa negeri kita tengok benda yang penyakit hak umat Islam sekarang, yang umat Islam kita di Palestin duduk minta saat ni tu jangan kata orang kata kalau lah tahap peribadi ni nyahlah roti, nyahlah ais, nyahlah gapo. Tapi kalau tahap hukuman, tahap rataban, tahap kerajaan ni payah sekali. Subhanallah. Nak ya atau umat Islam redha dengan nikmat tu hewi begitu lalu tinggal ajaran asal iaitu fardu jihad supaya tolong ke saudara. Nampak tak? Supaya tolong ke saudara mereka. Maka apabila kita tengok rupa lagu tu, rupanya salah satu manusia duk main dengan ajaran reba ni jangan main-main. Hari ni kita tengok partai kita ni dok biar ni jadi halal partai kita. Ada catat dalam kalangan orang ngaji juga, orang alim juga duk royak kata reba di zaman kita saat itu rupa lain dah. Cara lain dah.
Tapi kalau kita pergi seolah tertunyai boleh, kita tunyai, kita kenal apa? Kita kenal tak rupa reba lagu ni. Dia nak pusing lagu mana pun, dia ada lagu tu. Hari ni dia nak pusing masalah reba jadi masalah longtun. Dia nak pusing masalah ajaran yang dok biar saat ni tu supaya nak wing apa? Nak wing umat Islam jadi haruh. Jadi boleh makan. Di sini nya besarnya Nabi kita lagi iza tabaya'tum bil ainah ni besarnya Allah kata kalaulah orang kita duk main dengan reba dia tu i'tiqad pegellah hati kata benda ni haram hak tu salah dah tu hingga lagi. Tetapi kalaulah dia duk main dengan reba dia i'tiqad kata benda tu halal, subhanallah. Hak tu hak tak sah. Dia tu buat salah dah tapi dia sengkau kata benda tu halal. Dia tu cerak-cerak, makan tu arak cerak. Tapi dia royak tak makan ni insya-Allah tak ubat jiwa roh ni. Mari dia royak kepada kita. Itu insya-Allah kata menghalihkan mufradat ayat-ayat hak syarak jadi karanya haram cerak-cerak jadi halal. Sebab tu pengalaman saya biasa jumpa dengan ahli hak duk mai masalah ni insya-Allah tak orang duk buka ngen apa ke ploy ngen kuno rabuk ataupun nai rabuk. Apabila lagu tu ada memanglah ada gitu. Kita kata kak masalah ni cerak-cerak dah. Kak ni duk kerja masalah ni kalau boleh Allah masalah lain comel tau. Di kerja masalah lain tak sah kerja hal ni. Sebab apa? Cerak-cerak atau reba cerak. Dia kata kita tak salah dia kata. Tak salah ke mana? Kita ni tak ada makan tapi kita kerja demo je. Tak ada makan kita. Kita seolah tak amnui faham sedok with demo saja. Kita tengok itu orang kita siapa setara tu hujah dah kita. Kalau kita kata orang nak jual dadah, ambil itu hujah, mari hujah tak kita juga. Kata nak kita tahu besok jual lah dadah. Hari kata kita terjual saja, kita tak makan ni. Supaya ya. Habaq tu adilnya hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ayat tanya, la'anallahu ar-riba la'anallahu ar-riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi kulluhum sawa. Allah SWT melaknatkan orang hak duk mai masalah riba dan orang tulis banci riba dan orang yang disaksi di atas itu nak bui masalah riba. Semua tiga orang saning tu hum sawa. Mereka tu sama saja. Sama pada apa? Sama pada masalah dosa belaka. Sama pada masalah dosa belaka. Maka hari ini kita kata kita duduk dalam masyarakat Islam. Memanglah masyarakat Islam. Tetapi kita seolah Allah SWT ujikan kita kadang-kadang tak terlepas. Tidak terlepas daripadanya. Kita kata kadang-kadang 2.5% duk semabur kata ka ikasan, ka thai ikasan. Kalaulah saya pengalaman saya ada satu masa ketika saya biasa tanya guru saya sana. Kalau kita kata kalau sikit sapakah kita kira ka ikasan tu tak apalah, tapi kalau ka banyak hak kita duk tengok hari ni tu memang kita kata masuk dalam hadis ni. Maka apabila kita bergaul dengan ini muamalah ini bergaul ni dan kita redha seni saat itu, siapa kita boleh tinggalkan fardu hak utama komoncok bagi Islam itu al-jihad. Gapo hak Tuhan nak uwi kita? Sallallahu alaikum zullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah SWT akan gapo? Akan menguasai di atas mereka itu umat Islam hak duk lagu tu akan menurun di atas mereka itu kehendak. Akan menurunkan di atas mereka itu tarik daripada sifat kemuliaan yang dihendak. Memang kita tengok apabila orang banyak duk main masalah maksiat, terutama maksiat terhadap Allah SWT tak ni tu hidup dia apa? Ma'isyatan dhanka. Hidup dalam kecelakaan, hidup dalam keadaan hendak. Maka apa ni? Sallallahu alaikum zullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Iaitu Allah SWT turunkan bala di atas dia, turun kehendak di atas dia umat Islam. Kita tengok hari ni orang Arab.
Apabila ia tak tolong umat dia di Gaza, di Palestin secara umuman, apabila ia pergi di mana-mana, jangan kata dengan sesama orang Islam, duduk dengan pemimpin orang lain pada Islam pun henno. Tak ada kemuliaan, tak ada salah tersungguh. Tak seperti pemimpin-pemimpin kita dulu. Kita tengok kata, walaupun dia tak sewa kerja, tapi dia letakkan wakil dia. Tapi sekarang ni Allahu Akbar, Allahu bihi alim, seni sebagai tu lalu tu tinggal sampai ke setengah-setengah tu, sampai ke orang umat kita di Malaysia ni kena gitu tolong. Setengah-setengah partai kita ni ada dah lagi tolong sana. Tapi kita pernah tanya orang besok pergi sana kadang-kadang sekarang ni deh alat-alat tu makin ni sekadar makin ni kadang-kadang tak nak masuk sekarang. Tak nak masuk. Itu panggil kata Tuhan, Nabi kita duk royak kata kehendak dengan sebab kita tinggalkan kewajipan yang Tuhan suruh di atas kita. Sehingga mana kamu nak jadi mulia mula? Hatta tarji'u ila dinikum. Sehingga kamu semua saat ini umat Islam kembali kepada agama mereka itu. Sebab itulah saya ingat satu perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia kata umat Islam saat itu duduk le kehendak maka Allah SWT beri nikmat kepada dia, iaitu al-Islam, dia dapat kemuliaan. Seolah tak apabila dulu dia duduk le jahiliyah, apabila dia terima Islam, dia duduk Islam, Tuhan memuliakan dia. Tapi semakin lama semakin pun apabila manusia saat itu nak dapat kehendak semula, dia tinggal ajaran dia. Hari ni kita tengok kata kadang-kadang Islam dalam bab pacacun saja. Islam saat itu apabila tanya saksana apa? Saksana Islam. Tetapi apabila kita tengok kepada pelaksanaan kuam pencing tiga kun ni, mai kiau khong le kap saksana Islam. Nauzubillahi min zalim. Nauzubillahi min zalim. Kita tengok baru-baru anak-anak tak ada anak cucu orang lain. Bukan anak cucu Aidan, Aidam, bukan. Anak cucu kita panggil mai buat konsert sekali ni, Allahu Akbar. Setara mana mereka itu? Seolah kata apabila kita tengok dalam gambar, dalam rupa, dalam apa ni, umat Islam saja, orang Melayu saja, geno boleh jadi lagu tu. Dah geno sebab gapo? Kenapa boleh jadi salah henonya begitu lalu? Maka apabila Nabi kita sebut atau apabila kita suka mai dengan cara reba, ini satu misal je, reba je. Seolah tu misal hak Nabi royak kepada kita masalah reba, masalah lain serupa juga. Masalah menyutu terhadap Allah SWT, masalah suka buat rengkor dalam masyarakat. Banyak mana ini? Banyak mana? Deh, saya terima kasih kita kata orang hak seolah kata tuan guru. Tuan Guru Haji Abdullah Nekbung, dia mari perak pada masa dia saat itu, dia perak beberapa rekod kadang-kadang saya biasa dengar dia sore abang naik kecek masalah. Orang lain biasa je tengok gitu je, tapi dia beraninya sifat jur'ah, sifat yang rasa berani untuk nak ayat tu ini kalau tak benar. Dan kita tengok kata apabila orang ada lawan dia, bukan orang lain, anak murid duk ngaji bawah tu je. Sepengah ada kata jom dulu sama-sama dengan dia. Duk ngaji apabila kau duk Mekah, duk ngaji duk bawah gitu je. Apabila balik rumah, apabila tok guru goyak, tak saya turun. Tak saya dengar. Tak saya gitu, tak saya gitu. Apabila zaman kita ni supaya tu juga. Hak satu rupa hak Nabi royak, ulama ahli ilmu royak tanah. Hak dalam hadis tu sebagai at-tamsil, la at-tahdid. Nak royak misal saja ya. Hak lain lagi tu kiamatlah. Masalah menyengutu terhadap Allah SWT. Masalah rengkok masalah khurafah. Orang kita ni kalaulah ahli ilmu, orang baru-baru ngaji, tak kelik duk royak kepada kita, kita tak tahu. Dulu ni kita dengar sejarah ni titik hari yo ayat yo. Lagu mana? Nak royak kata Sayyidina Umar saat ni tuduh dia duduk dalam masa jahiliyah saat tu, yo kamu anak hidup-hidup. Kita dengar ni tok guru oleh tok guru kayuh sudah tu. Titik hari yo.
Begitunya. Seolah kata lobe dia tu, tak juruh dia tu pemocok siapa nak sendiri tu kamu. Lagu tu kita faham. Tapi apabila kita kaji sungguh, apabila kita tengok meselidiki sungguh, kisah tu tak sahih. Kisah tu orang tu bawa-bawa orang Rawafid, orang Sabaiyah, orang yang pakai baju hitam, sokok hitam, piyah hitam, sabako, mari dia royak. Sebab gapo yang royak begitu? Tak pelik kok, sebab dia benci kepada Sayyidina Umar. Sebab tu saya ni dengan baca saya, dengan pengalaman kita belajar berpuluh-puluh tahun, kita kata tak mungkin, mustahil kata orang mereka itu mari nak tolong masalah Palestin. Tak ada jalan langsung. Apabila kita kaji tengok orang hak boleh buka tahrir Palestin, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar diukur belakang dia oleh Abizar, Junadah bin Jundub duduk belakang dia, dan lain-lain lagi para Sayyidina Umar itulah boleh mentahrir, boleh pecahkan Palestin daripada Roman pada masa itu. Apabila kita tengok Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin Ayyubi ni orang dekat sikit dengan kita. Dekat pun jauh juga, tapi orang salah tak jauh dekat sikit dengan korong kita. Salahuddin Ayyubi, apabila ia boleh pegang negeri Mesir, boleh runtuhkan daulah Al-Fatimiyah, apabila dia peranak demo ni boleh, dia pergi buka Palestin. Gapo tu situ tu yang kita boleh dapat mikir? Hak kita boleh dapat mikirnya sebagaimana Ahmad Ibn Halim rahimahullah royak kepada kita dalam kitab-kitab dia, banyak-banyak kitab dia royak kata orang Sabaiyah, orang Rawafid, setiap masa, setiap tempat dia pakat semua dengan As-Salibiyah, orang Kristian dengan orang Yahudi semua. Bukan dalam perkataan dia kata no, dia kata Ar-Rawafidu himar al-Yahud. Orang Rafidah salah kata sebagai jadi himar bagi orang Yahudi, ngakak semua. Acu kita tengok hak masa kita ni, wahai ayah-ayah, wahai para asatizah, guru-guru saya dan adik kakak saya, cuba kita mikir hak dekat dengan kita ni. Saddam Hussein apabila dijatuhkan dia, diketuakan oleh Amerika, mari hatalkan negeri Iraq tu sebagai alasan nak royak kata Saddam Hussein tu milik nuklear. Selepas pada Saddam Hussein mati, negeri Iraq dia serah ke dia. So cuba kita kaji tengok. Apabila Bashar al-Assad begitunya zalim terhadap di atas rakyat dia, maka Arash Bashar al-Assad tu sebab kelompok pemberontak orang belagak dia saat tu nak jatuh rakhisi dia, hak yang minta tolong dia tolong dia. Hasan Nasrullah Lubnan, orang Rawafid juga, mari tolong dia, mukabil bunuhkan pada masa yang tersebut Syekh Ramadan Al-Buti. Tetapi di situ tu banyak agak orang rumah kita royak kata Ramadan Al-Buti orang sunnah bunuh, sedangkan pada hakikat bukan. Pada hakikat orang Rawafid bunuh Syekh Ramadan Al-Buti. Maka negeri Yamin duk di tangan Ali Saleh, orang ahli sunnah. Apabila jatuh Ali Saleh, biar boleh kata Yamin sekarang di Hadraul Maut. Nampak tak? Tak kira kumpulan Houthi, tak kira. Biar Rawafid juga bantu daripada mereka juga. Kita tengok negeri Islam baik dia pun. Tapi mari hari ni kita kata kita nak syok lagi kata mereka itu mari nak tolong umat kita di Palestin. Subhanallah. Subhanallah. Kita mari tengok apabila orang Islam tinggalkan ajaran ni, wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Jadi hina mereka itu nak hilang sifat kehina saat itu tu sehingga mengembalikan kepada apa? Kepada agama kamu yang benar. Hari ni kita wasata tanya dia, kita kata agama yang benar duk mana sekarang?
Kalau kita kata kita nak kecek di atas as-sunnah wa syiah, memang hak benar duk di atas sunnah. Apabila kita nak kecek sesama sunnah kumpulan yang besar, hak khusus lagi duduk di orang berpegang dengan manhaj salafus salih, hak sebenar-benarnya. Apabila kita tapih satu tahap, hak benar sungguh duduk man, hak benar sungguh duduk di hak Nabi besar tadi. Saya fasayara ikhtilafan katsira alaikum bisunnati. Hak duk bergesit wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Maka apabila dia agak kata suruh sunnahku, maka duk wah kubah lagi daripada al-khawarij, daripada mu'tazilah, daripada ar-rawafid, duk wah kubah lagi sebab mereka tu agak kata lupa sunnah hak Nabi juga. Apabila wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, tak masuk lah. Khawarij pun tak masuk, Rafidah pun tak masuk, bahkan mu'tazilah pun keluar tu luar pagar juga. Addu 'alaiha bin nawajis. Hak tu hak yang kerikil dengan gigi gereh, ajaran hak duk dalam tu. Hal itu dia meroyak pula tu. Kalau mengajar lagu ning tu nak turut Quran hadis hak lain dah. Ini salah faham kat tu ayat-ayat tu. Orang ulama kita, ahli ilmu tempat kita memang kita nak kata kita nak agak Al-Quran wal hadis. Kita nak turut Quran dan hadis. Tapi orang hak tanya bagi tu tanya tu, nak turut Quran dan hadis, dia mau tak saya turut hak lain. Sedangkan dalil lain ada lagi. Baik, kita tanya pula. Tanya kata, apabila kita royak atau nak turut oleh Quran dan hadis sakning tu dalam Quran dan hadis tu duk suruh gapo kita? Duk suruh wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau yang Rasul suruh hendaklah kamu ambil, kalau yang Rasul larang, kalau yang Rasul larang hendaklah kamu tinggal. Dalam Quran royak juga, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apabila kamu ada bertelingkah, selisih di antara satu sama lain, fi syai'in nakirah, iaitu berlaku di atas mana-mana sesuatu, farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairu wa ahsan ta'wila. Hendaklah kamu kembali kepada Allah dan Rasul. Benar-benar pergi dengan dua masdar tu juga. Kalau itu ajaran hak ijma' dok le Quran juga. Ajaran hak ijma' dok le Quran tu juga. Kalau itu orang nak turut Quran dengan hadis, dia kena turut juga ijma' sebab Quran dengan hadis tu ada ajaran ijma'. Faham gitu? Nampak tak tu? Pasal lagi Al-Qiyas. Al-Qiyas tu mana? Kita rakyat kita nak turut hadis Nabi SAW. Kita ingatlah apabila Sayyidina Muaz bin Jabal, apabila Nabi kita utuh dia pergi kepada negeri Yaman, ya anu, wahai Muaz, apabila berdapai dengan ahli kitab di sana, apabila berdapai dengan masalah-masalah sana, apabila mereka tanya mu nak jawab ke mana? Afti bi kitabillah. Aku nak jawab dengan apa ada dalam Quran, ada dalam kitab Allah. Pahal mu tak terdapat dalam Quran, ajaran Quran, wa afti bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku nak fatwa dengan apa yang ada aku ingat duduk dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Muaz bin Jabal ni bukan orang biasa. Nabi tak pangkat kepada dia alim bil ahkamil halal wal haram. Mereka yang ulama hak tahu masalah hukum halal haram. Maka apabila ditanya pada mereka itu kepada kamu ini masalah, jawab dengan sunnah Nabi. Tetapi apabila kamu tak terdapat le dua ni, nak buat lagu mana hai Muaz? Ayat wa ajtahid bi ra'yi. Aku nak waktu baik pandai aku terhadap itu masalah. Maka Rasulullah SAW gapo? Iaitu tepuk atas dada dia, wi Tuhan satu muwafaqah apa yang betul dengan apa yang nampak di dada dia, ijtihad dia. Maka kita tengok di situ Sayyidina Muaz guna qawaid qiyas, guna kaedah-kaedah prinsip qiyas
yang apabila berdapat dengan masalah hak tak ada oleh Quran dia, dia nak tengok juga, nak banding juga mana hak ada sini, aku nak banding hak depan. Maka apabila kita kecek dengan sekitar, lalu kita nak turunkan ajaran Al-Quran was sunnah, al-ijma' wal qiyas, otomatik duduk dalam tu dah. Tapi kita kecek dengan cara borang, kita kecek dengan cara ringkas, tak sewi ke apa, tak sewi jadi semabur. Maka kita balik kepada kita, mana kata apabila manusia duk main dengan cara reba, duk main dengan galik dengan begitu hijau sampai lupa fardu Allah SWT, siapa dia tu dapat sifat kehendak sehingga kamu satu kembali pada agama kamu. Agama kamu hak sat ni, apa yang ada dalam Quran, apa lah hadis, tu agama. Hak tu hak agama Allah Subhanahu wa taala. In tamassaktum bihima lan tadillu abada. Lan tadillu abada. Maka di sini kita tengok atau apabila kita nak kembali kepada agama sakning tu, kita nak kembali lagu mana? Di sini dah berhajat kepada guru-guru. Kita kena belajar. Dah bukan kata aku nak turut Quran dengan hadis tu dengan tidak ada belajar, dengan tidak ada wak gapo-gapo di atas diri kita. Nampak tak? Kalau kita rasa tak dedah, kita ajak anak kita, kita pan pula anak kita wak jadi harta kita saat itu habis jalan untuk apa? Untuk dia sambung pula selepas pada kita ngaji ajaran Al-Quran wal hadis. Maka kita tengok sini Nabi kita sifatkan masalah saat itu beberapa masalah, masuk juga masalah lain saat itu tu. Maka apabila manusia semakin dia saat itu jauh, seolah terhijau kara yang dimaksiat terhadap Allah SWT, semakin itulah manusia dihenung. Apabila kita saat itu buat belaka hak Tuhan lagi, mana kata semakin itulah kita jadi heno, sehingga kita kena kembali kepada agama kita yang maha murni. Agama kita saat ini tutu inna dina indallahil islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Maka kita tengok kata nak kembali kepada agama hak molek ni, hatta tarji'u ila dinikum ni, ulama wi dua jalan. Jalan untuk nak hasilkan agama benar tu, yang pertama sekali dua manhaj, manhajut tasfiyah wa manhajut tarbiyah. Iaitu apa manhajut tasfiyah, manhaj tarbiyah? Manhaj tasfiyah iaitu kita kena sepak semua, kita kena basuh semua daki-daki hak jadi jahiliyah hak duk dari kita. Sebablah satu hari sahabat Nabi nama Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, satu hari saat ni tu Abi Dzar Al-Ghifari itu sebagai orang yang kelima masuk Islam. Abi Dzar Al-Ghifari, dia saat ni tu apabila dia tengok kepada Sayyidina Bilal Ibn Rabah, apabila dia tengok pada Sayyidina Bilal, dia hina kepada Sayyidina Bilal, dia hina, dia kata no, wahai bapak hitam, dia kata. Apabila dia kata gitu tu kalau bahasa kita ni kita kata Datuk hitam ni lewat, kita kata gitu, kita kata gitu. Maka seumpama tu lah dia kata, tiba-tiba didengarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita katakan, Nabi kita kata kepada Abi Dzar, ya Abu Dzar, sesungguhnya mung ni umur banyak dah, tapi di diri mung tu ada unsur-unsur jahiliyah, ada unsur-unsur jahiliyah. Gapo unsur jahiliyah duduk di Sayyidina apa? Duduk di Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari, iaitu unsur jahiliyah dia, akhlak dia saat itu buat tak molek dengan saudara tu Bilal, Sayyidina Bilal. Mujarrad dia pergi panggil gitu je, dia pergi panggil dengan kalimah saya sebut saat ni, semata-mata panggil gitu, Nabi teguh lalu. Teguh kata, "Hei Abi Dzar, anta akbaru sinnik walakin fika jahiliyah." Mung ni umur banyak dah, mung ni orang masuk Islam hak mula-mula juga, tetapi ada di diri mung tu unsur-unsur jahiliyah. Maka Rasulullah atau Abi Dzar tanya, "Ya Rasulullah, gapo
Apa jadi jahiliyah begitu? Di kamu tu ada akhlak yang tak molek, yang aku tak kenal kau tersebut. Maka lepas pada itulah Abi Dzar ia sesat. Ia buat lagu mana wahai saudara? Ia ambil pipi dia ni tok atas tanah ni. Ia nak maaf kepada Sayyidina Bilal Ibn Abi Rabah. Ia suruh ambil Sayyidina Bilal ambil tapak kaki dia, jak atas pipi dia. Maka kita kata para sahabat bagitunya, kita kata tak kena jahiliyah saat itu tu. Ia nak menyucikan daripada, nak tasfiyah, cuci daripada diri dia, dia kena buat begitu. Di kita ni beberapa banyak jahiliyah. Orang tempat kita ni duk pergi dengan benda dongeng-dongeng. Orang tempat kita duk pergi dengan benda pelik-pelik. Ni nak masuk bulan Rajab ni, beberapa banyak pula ajaran-ajaran yang berlaku yang tak seimbang, tak sejalan dengan agama Islam yang maha murni. Kita tengok, kita hadap dalam masjid ni, alhamdulillah lah kita lepas dah. Tetapi kita kata jahiliyah, seolah tak kita boleh daripada diri kita, daripada anak cucu kita, daripada ahli keluarga kita. Kita tengok para sahabat ni, apabila begitunya mereka itu ada kesilapan, Nabi selalu lah pakai teguh, lalu tasbih, lalu tasbih nak menyucikan daripada para sahabat. Banyak mana lagi tempat kita duk pergi dengan unsur-unsur, kata kan, kata hari Jumaat ni nenek moyang kita kelik kepada rumah. Bukan sikit. Kadang-kadang sekerak negeri dak pergi lagu tu. Taruhnya nasi, bukanya lampu, bukanya pelita di dapur. Kerana apa? Nenek moyang kita nak balik. Itu orang panggil kata unsur-unsur yang nak membawa pegangnya khurafah yang berlaku dalam masyarakat. Maka kita kata orang semasa tiap masa tu, ia goyaklah kata tersebut. Tetapi hak nak turut tu, manihtada faqad rasyada. Siapa-siapa yang boleh ikut, napa dia dapatlah petunjuknya. Siapa-siapa yang tak sedengar faqad ghawa, maka dia adalah sesat menyeleweng. Maka kita kata orang tempat kita ni, seolah kata banyak mana lagi. Apabila kita dengar satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita boleh. Kita tahap mula-mula kita kata al-mu'min lil muslim kal bunyanil marsus. Orang Islam nisbah dengan dapat orang Islam saat itu Nabi banis pos tiang yang duk tegak gitu. Apabila sakit di mana-mana ia akan tolong di mari. Siapa hak boleh amal sungguh ini hadis? Siapa hak boleh amal sungguh? Kadang-kadang hak kita nak tengok ni ada lagi kitab aja. Hak nak boleh beramal sungguh tu lagu mana? Kita nak tasfiyah. Sama ada kita tasfiyah dalam masalah kita nak sepak benda daki-daki tu, dalam masalah pegangnya, dalam masalah amalan, dalam masalah budi pekerti, dalam masalah bergaul di antara satu sama lain. La yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna seorang pada kamu mereka yang kena kasih saudara dia sebagaimana dia kasih pada diri sendiri. Di atas lidah ni boleh royak belaka. Tapi pelaksana tu berapa orang pelaksana dengan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nak ambil amalan kita tu gironyuh dengan apa yang Nabi suruh. Berapa orang? Sebab itulah kita belajar ni dua manhaj hak kita nak lepas daripada manhaj hak Nabi kita sebut saat itu membawa pada umat yang dihina. Dua jalan, jalan tasfiyah dengan berjalan tarbiyah. Apabila kita kuasa nak buat laki tu boleh, dan kita tarbiyah pula, didik pula hati diri kita, anak kita boleh beramal dengan cara tersebut. Hari ni kita kata apabila tidak dibaca, kita tengoklah tempat kita lama mari dah. Kitab-kitab hadok di atas aliran al-mutakallimin ni, mereka tu syarah dengan satu persatu, sebaris ke sebaris, semuka ke semuka. Lepas habis kitab balik pula. Aku tengok dalam manhaj orang hak kita hak nak akad manhaj salafus salih, siapa nak buat macam tu? Kitab-kitab salah mana dak baca satu persatu, harfun bi harfin, tak pandai baca, gonyuh pula uriti baca bahasa Arab satu persatu. Siapa lah kalangan kita nak buat?
nak gunakan masa dan tenaga, wang duit nak keluar tubik lagu tu. Kalau kita jumpa orang macam tu, kita duduklah belakang dia, bantulah dia, insya-Allah subhanahu wa taala. Kita nak tengok juga, kita kata tasfiyah, kita nak buai daki-daki dalam masalah gapo? Dalam masalah pegangnya kita. Begitu juga dalam masalah amalan kita. Amalan kita kadang-kadang kita mari tengok orang semaya Allahu akbar pas tangan. Sedangkan hal kita jumpa dari sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar tangan tak gini. Hak tak tangan itu lagu mana? Ha tu. Duk kerah gapo pula jumpa dah. Ajaran sunnah Nabi kita kata buat lagu ni, gena ada lagi orang lepas lagu ni. Ada motor masalah forok ya. Cikgu, masalah forok, dak masalah forok pun dia jadi agama besar lah kok. Kita kira terbesar lah kok apabila masalah agama jangan kira tahluk. Kadang-kadang kecek masalah akidah, duk kecek masalah akidah mata. Duk kecek masalah banyak lagi. Jangan. Dan jangan kita buat hina lagu tu. Kadang-kadang kita tengok atau dalam masyarakat, nah, kita tengok hak ulama-ulama kita dah sebut masalah amalan banyaklah hak jadi mukhalafah. Hak jadi apa? Hak jadi selisih dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Supaya juga masalah semaya. Ada tempat kita buat faraq. Di antara apa? Di antara kita kata apabila sudah semaya, dia mondok saja ya. Dia mondok tak tahning tu heret turun. Apabila kita nak tengok dalam hak pelaksanaan Nabi dan para sahabat dan alim ulama setiap masa dan setiap tempat, dan hak tengok hak ulama hak dok tempat turun wahyu sekarang, sama daripada Mesir, sama daripada Yaman, sama daripada Saudi sendiri, bagaimana pelaksanaan mereka itu beramal. Gena benda tu jadi ada tradisi tempat kita saja aja. Gena mereka tidak beramal. Nampak tak? Itu dalam masalah amalan. Begitu juga dalam masalah al-akhlak. Dalam masalah akhlak pun anak-anak kita, anak-anak cucu kita kadang-kadang tak berakhir dengan masalah agama ni. Wasa tak agama ni wasa lekeh. Wasa tak agama ni wasa tak dengan semasa. Siapa dengan ibu bapa ni jawab mulut. Kecek naik sorok. Biasa. Hak ni saya jumpa dengan, kita tengok jumpa dengan sendiri dapat kita. Subhanallah. Maka kita kata nak lepas kita tak say ada sifat hina di diri saat itu, kita kena tasfiyah habis. Sama ada masa kemuncak sekali masalah keimanan, masalah akidah dan masalah amalan dan masalah budi pekerti. Budi pekerti ni penting. Ya, penting. Masalah amalan sepatu juga. Nah, Nabi kita beberapa kali kita tengok atau apabila dia tengok sahabat yang canggih, dia tegah lalu. Apa tu dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, walaupun lafaz tu mata tu daripada Al-Muslim, daripada hadis Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu. Ammar ibn Yasir kat ni tu dia pergi di satu tempat satu hari, tempat Nabi utuh dia pergi dakwah. Apabila sampai satu tempat tu malam tu dia junub. Mari hadas besar. Tiba-tiba dia dengar kata orang mari hadas besar ni tak boleh buat ibadat, tak boleh semaya, tak boleh gapo. Tiba-tiba dia selalu ambil diri dia tu guling atas pasir. Sebab apa? Dia faham kata tayammum saat ni tu kena guling, kena gapo? Kena guling lagu tu sebab ada air. Tiba-tiba pergi jumpa dengan kabur, gapo ni pergi jumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ammar bin Yasir, bagaimana mu jaga lagu ni? Kabur habis ni, debu habis. Ya kata, ya Rasulullah, malam tu aku mari junub ya tahu. Tiba-tiba aku nak semaya tak boleh sebab aku nak tayammum dulu. Maka Nabi tu hajar selalu dah. Ya Yasir, esok-esok jangan membuat lagu ni. Jangan membuat lagu ni. Hak lagu ni tak betul. Hak betulnya iaitu tepukkan tanganmu di atas apa? Di atas pasir satu kali, debu-debu sok tangan. Tepuk sekali lagi, debu-debu sok muka. Tu. Fatayammamu su'idan tayyiban, iaitu sapuh je muka setara tu je. Maka Nabi tengok kata sahabat dia tu buat amalan begitu salah itu, Nabi tashah lagi. Maka kita umat Islam sekarang, umat kita sekarang ni, apabila kita nampak saudara kita, daftar kita
Seolah kata tak betul dengan amalan dia, tak betul dengan sunnah Nabi apa boleh. Sedangkan kita tahu, boleh tak kita nak buat apa Nabi kita buat? Nak tasfiyah, nak royak, kata itu bukan. Hak ni jelak. Banyak apabila kita tatabuk dalil-dalil dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sakut pak dengan apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duk royak. Royak apa? Royaknya masalah Nabi kita nak tasfiyah, nak menyucikan daki-daki amalan-amalan pegangan-pegangan akhlak-akhlak hak tak kena saat itu tu bagi sahabat dia. Bagi sahabat dia. Supaya masalah khurafat. Apabila matinya Ibrahim radhiyallahu anhu sebagai anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka apabila mati Nabi Ibrahim, mari gano mata bulan, mari gano matahari. Tiba-tiba para sahabat semua duduk di negeri saat itu tu, duduk di zaman tu, oh hari ni mati orang besar. Bahasa kita tu mati tok wali besar, sebab tu jadi matahari jadi lagu tu. Tapi Nabi SAW selalu apabila dengar orang kecek lagu tu, Nabi kita nak royak selalu kata matahari ni adalah, bulan dan matahari adalah satu ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah nak menunjuk kata di atas mati mana-mana manusia. Selalu. Maka kita ni, adakah kita ada lagi malam Jumaat apabila ada buah tu mari jak di atas, mari hinggap di atas umuh ni, kita iktikad kata umuh tu ada orang sakit ke, di rumah tu ada orang mati ke. Kadang-kadang ada lagi. Setengah-setengah pak kita ni, kalau bagi kalau tak sengkau kata orang Islam kita ni ada, tapi kalau orang bukan Islam ni, dia kira tak aku 14 tu aku suwe. Aku 14, aku suwe. Sebab tu apabila dia waktu saat itu chance sipsi mai ni. Ada juga dia lagu tu. Maka kita kata kalau tersebut jadi bercanggah dengan syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apakah lagi bercanggah dengan apa agama kita. Hak agama kita nak hak naknya Nabi kita ya, hatta tarji'u ila dinikum bikamilihi wa syumulihi, dengan sempurna. Dengan sempurna dan lagi meliputi. Lagi meliputi. Sebab itulah kita tengok apabila kita situ dan apabila kita tasfiyah boleh di atas diri kita, selaginya kita kena tarbiyah. Kita kena didik pula di atas diri kita. Orang ni nak tinggal daripada satu keadaan pergi pada satu keadaan yang bukan mudah. Kena ada didik ke, kena ada mujahadah, kena ada sungguh dalam masalah tu. Jangan kata kita tak nak tinggal, orang nak tinggal merokok, bukan mudah. Bukan mudah. Apakah lagi orang duk tagih dengan benda khurafat, benda cerita dongeng-dongeng. Hari ni tok dalai tok royan mengajar agama. Subhanallah. Kita tengok nak mari cinik dalam masalah agama. Nak mari royak atau orang hak belajar puluh-puluh tahun ni tak kena. Dia nak main royak je. Dalam hidup dia tak ada atau benda lain nak main royak je. Kita tengok tempat kita jadi begitu lalu kita tengok dah. Maka kita ni hak orang hak faham ahli sunnah wal jamaah, hak mafrud kita nak tasfiyah. Lepas pada kita tasfiyah, kita kena didik pula tarbiyah. Nak tarbiyah itu baik satu jil, satu generasi. Itu baik seorang ni bukan senang. Kadang-kadang adalah cara memikir saja gijaya kepada anak cucu. Ada lagu tu. Apa tu Syekh Wasyukri, Dr. Wasyukri yang sebut di sini. Kita tengok orang yang nak buat kitab sahih tu, kitab sahih Bukhari, hadis yang ada dalam tu 5,000 lebih tu sahih belaka tu. Kadang-kadang asal bukan fikrah Imam Bukhari sendiri, bukan cara memikir dia, tak nak kelitah pun Imam Bukhari nak buat kitab sahih. Tapi satu hari dia pergi duduk dalam majlis Imam Al-Auza'i Al-Bairuti. Dia pergi duduk bawah tu, dia kata aku cita-cita di atas diri aku nak buat satu kitab di dalamnya ada hadis sahih saja. Tak ada hadis lain. Dalam arti kata maudhu' ke, dhaif ke, dhaif jiddan, tak ada. Cita-cita.
Tiba-tiba fikrah tu jatuh dalam hati Imam Bukhari. Jatuh dalam hati Imam Bukhari, maka Tuhan bakitkan dia boleh dipung hadis Imam Bukhari. Supaya juga kita hari ni nak kembali, nak tarbiyah. Kita azal di atas diri kita, kata anak cucu aku sendiri nak azal. Mustawa kita kata habis kita duk royak tak ni tutup baca Quran sejuh sehari tu. Kita kata ayah-ayah kita di sini ada beramal, alhamdulillah. Kita letak di atas kita, aku nak letak sejuh hari aku baca Quran. Aku senang khamis, aku tarbiyah didik di atas diri aku. Tak saya putus puasa senang khamis. Aku di atas hari di dalam satu hari aku nak sedekah walaupun 20 kok. Didikkan tarbiyah. Maka nak tarbiyah lagu tu bukan senang. Terutama anak-anak muda kita, orang yang remaja belajar di sekolah di apa ni, nak tarbiyah kita tu jauh daripada hadis maudhu' dan hadis dhaif jiddan ni bukan mudah. Kadang-kadang orang ada beramal lama dah, tiba-tiba orang goyak hadis maudhu' wahdah. Ada habis lagu tu. Maka kita nak tarbiyah, nak orang panggil kata nak didikkan sebagai seorang remaja pemuda, nak hidupkan diri dia hidup di atas hadis sahih saja ni. Kadang-kadang hadis sahih saja dia tak nak amal, tak habis nak amal. Bagaimana kita nak tinggal dengan imam hanu, nak gimbik hadis maudhu'. Banyak kita tengok asatizah kita duk buka kepada masyarakat kata ini hadis maudhu', ini hadis tapi tak sabit pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Supaya kita kata kita ambil ais maya. Ambil ais maya kita rosak di atas kok kita. Hadis dah lah kita rekah, ada. Memang ada. Tapi orang beramal itu. Kita boleh hadis gitu. Selepas pada semaya, Assalamualaikum, baca doa. Allahumma inni as'alukal jannah. Waalaikumsalam wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hadis tu tak sampai. Tapi orang amal. Nampak tak? Orang panggil tahu kita nak tarbiyah, wi kata apa? Wi kata nak tinggal daripada kakak tersebut ni kadang-kadang kena guna masa. Generasi kita tak jaya, pergi generasi lagi. Tapi alhamdulillah sekarang kita kata banyak orang panggil sahwah. Kesedaran umat Islam semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin ternyata kepada masyarakat. Kita kata ni kita kata room kita balik ngaji boleh salah atau setahun ni kadang-kadang anak cucu kita. Saya ingat salah satu perkataan Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat rahimahullah sebagai Mufti Besar Kelantan. Dia tiba-tiba kau duduk ceramah tu dia kata, kita ni tak sengka-sengka dia kata. Kita boleh belajar hari ni. Boleh belajar pada kita hari ni. Kadang-kadang benda yang kita tahu hari ni anak cucu kita sikit lagi klik royak kepada kita, benda banyak lagi kita tak tahu. Banyak lagi kadang-kadang amalan kita tak sabit pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tengok ayah-ayah kita tengok. Supaya Sayyidina Umar tu, kamu anak yang cara hidup-hidup tu. Kadang-kadang kita biasa duk dengar, kita biasa duk boh letak kita. Tapi apabila orang mai beri peringatan kita kata hak ni tak sahih nah, hak ni tak sabit daripada Sayyidina Umar nah. Kadang-kadang dengar sekaligus nak kehat. Supaya maka masalah kata duk begai kata awal-awal makhluk nur Nabi. Sedangkan ratus ulama ni ngoyak atas hadis tu tak sampai. Bukan maudhu' direngka-rengka di atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi tak ada arwah. Kita duk belajar, duk erok, duk mendalami makna dia, nak tinggal dengan sekaligus tu wasa kata kida juga. Kadang-kadang tu orang mai goyak pun orang ngaji berapa hari je. Jadi gitu. Maka kita nak tarbiyahkan anak cucu kita sendiri tak sewi berpegang dengan hadis-hadis yang tak sabit bagus tu kena guna tenaganya mana. Maka kita tengok kita ambil masa ayat-ayat malam ni dengan cara ringkasnya cara banyak dah. Insya-Allah Subhanahu wa taala yang kita boleh malam ni iaitu yang pertama iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam royak kepada kita kata royak kepada kita kata
masalahnya begitu banyak, salah satu Nabi royak atau masalah reba dan masalah lain-lain lagi, dan kitanya begitunya galik dengan kerja sehina-hina kerja sampaikan kita tak boleh nak beramal dengan kalau yang fardu sebesar-besar fardu iaitu al-jihad. Maka apabila kita jadi gitu, dapatlah kehinaan, maka apabila dapat kehinaan, kamu tak selamat daripada itu kehinaan hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kamu tu kembali kepada agama kamu. Maka nak kembali kepada agama kamu benar-benar nak kembali, jalan dua ni, manhajut tasfiyah dengan manhajut tarbiyah. Buai daripada diri kita, daripada daki-daki hak benda yang bukan-bukan Islam, menempatkan di atas diri kita hak perkara yang waris daripada agama Islam sungguh. Amat tu zaman dulu dua ni orang panggil manhajut takhliyah dengan manhajut tahliyah dengan manhajut takhliyah. Dulu ulama kita kecil lagu tu, tapi nak cara mudah lagi manhaj tasfiyah dengan manhaj tarbiyah, iaitu apabila ada dua ni, insya-Allah kita boleh beramal dengan hadis Nabi kita itu, hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kamu tu kembali kepada agama kamu yang nak sepakkan sifat kehinaan apabila kamu apabila kamu beramal dengan hak tersebut tadi. Maka perjumpaan ini ni mudah-mudahan kita dapat boleh faham, dan mudah-mudahan dapat kita boleh beramal dengan apa? Dengan apa yang ditayarkan oleh para alim ulama melalui hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di akhir ni saya kalau yang silap itu adalah kejahilan saya, dan apa yang tak jadi teratur dan apa yang diwasa payah faham itu adalah kejahilan saya dalam masalah baca ini fakta. Dan apa yang jadi wasata kita boleh dengar, boleh beramal pula, boleh royak kepada anak-anak cucu kita pula, itu adalah pembukaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap saya pergi kepada kamu. Maka di akhir ini saya katanya subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.